Hello, apa khabar semua? Saya Lee Kuet Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan ulang kaji bagi bab 6 iaitu struktur pasaran. Okey, ulang kaji ini akan dibuat melalui penggunaan peta minda. Maka sekarang kita cuba tengok bagi bab 6 struktur pasaran mempunyai 5 subtopik yang utama. Untuk subtopik yang pertama terdiri daripada 6.1 konsep hasil dan untung. Subtopik yang kedua adalah 6.2 iaitu pengenalan kepada struktur pasaran. Subtopik yang ketiga 6.3 PPS iaitu pasaran persaingan sempurna. Subtopik yang keempat 6.4 monopoli dan subtopik yang terakhir 6.5 iaitu pasaran persaingan bermonopoli ataupun dikenali sebagai monopolistik. Okey, sekarang marilah kita tengok subtopik yang pertama dulu iaitu berkenaan dengan konsep hasil dan untung. Takrifan. Berkenaan dengan takrifan itu sebenarnya adalah definisi dia. Jadi definisi bagi hasil sebenarnya dia adalah merujuk penerimaan bagi pengeluar. Manakala bagi untung pula, dia sebenarnya adalah merujuk ganjaran kepada usahawan. Okey, dan dekat sini pelajar kena tahu dari segi rumus lah. Rumus bagi hasil iaitu jumlah hasil sama dengan TR, iaitu kita kata total revenue, di mana kita kata TR sama dengan P darab dengan Q. Bagi untung pula, rumus dia adalah untung sama dengan TR tolak TC. TR itu ialah jumlah hasil tolak dengan jumlah kos. B. Hitung dan bezakan untung ekonomi dan untung perakaunan. Okey, kena tahu tentang rumus untung ekonomi di mana kita kata bahawa untung ekonomi ini sama dengan jumlah hasil tolak kos eksplisit tolak kos implisit. Okey, bagi untung perakaunan pula sama dengan jumlah hasil tolak dengan kos eksplisit. Jadi beza antara untung ekonomi dengan untung perakaunan ini sebenarnya adalah kaji berkaitan dengan kos eksplisit dan kos implisit, di mana kita kata kos eksplisit itu adalah kos nyata, kos yang kita nampak, manakala kos implisit itu adalah kos tak nampak, okey, yang juga dikenali sebagai kos lepas. Okey, kita sambung dengan subtopik yang kedua iaitu pengenalan kepada struktur pasaran. Bagi struktur pasaran ini sebenarnya dia adalah terdiri daripada dua yang utama. Yang pertama itu PPS iaitu pasaran persaingan sempurna dan lagi satu adalah PPTS, okey, iaitu pasaran persaingan tak sempurna. Untuk maklumat pelajar, pasaran persaingan tak sempurna ini adalah terdiri daripada monopoli dan juga monopolistik. Okey. Kita sambung dengan 6.3 pasaran persaingan sempurna. Okey, berkaitan dengan ciri-ciri pasaran persaingan sempurna. Ciri-ciri yang kita kaji itu kita boleh tengok dari segi bilangan firma, di mana kita kata PPS mempunyai bilangan firma yang banyak. Jenis barang dia merupakan pengganti sempurna dan mempunyai kebebasan keluar masuk. Lepas itu, dia merupakan penerima harga. Okey, dan itu merupakan ciri-ciri bagi pasaran persaingan sempurna lah. Okey, lagi satu, kita cuba tengok subtopik kecil yang kedua, 6.3.2, berkenaan dengan pembentukan kelok permintaan firma. Tadi kan ada salah satu ciri yang kita kata PPS sebagai penerima harga kan? Maka kelok permintaan yang diperoleh adalah bersifat anjau sempurna. Okey, so ingat DD sama dengan AR sama dengan MR sama dengan P. Okey, dan itu adalah berkaitan dengan syarat PPS lah akibat kita dapat kelok permintaan yang bersifat anjau sempurna. Okey, kita sambung dengan 6.3.3 konsep hasil firma. Berkaitan dengan konsep hasil ini, kita akan takrif dan hitung berkaitan dengan TR, AR dan juga MR.
TR itu adalah total revenue, iaitu jumlah hasil. Pelajar perlu ingat, jumlah hasil dia dekat sini, P darab dengan Q. Itu berkaitan dengan rumus dia. Okey, dan ingat kalau saya nak tanya tentang bentuk TR ini, log TR ini sebenarnya adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Tapi ingat, TR dia adalah meningkat dengan kadar yang sama. Okey, dan kita sambung dengan AR dengan MR pula. Okey, bentuk bagi log AR dengan MR adalah sama punya, iaitu bersifat anjal sempurna. Kan kita kata firma dalam PPS sebagai penerima harga kan? Miss pun sudah sebut di mana P sama dengan DD, sama dengan AR, sama dengan MR. Itulah dia. Jadi ingat, log AR, MR ini sebenarnya adalah sama dengan log permintaan. Okey, berkenaan dengan rumus AR, kita boleh kata AR sama dengan TR bahagi dengan Q. Bagi MR pula, MR sama dengan perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Sambung dengan 6.3.4, iaitu keseimbangan firma jangka pendek. Pelajar perlu ingat, keseimbangan firma itu sebenarnya dia adalah merujuk kepada keuntungan yang maksimum. Okey, dan keseimbangan firma ini sebenarnya kita boleh kaji melalui dua pendekatan. Okey, ingat kalau kita nak kaji melalui pendekatan TRTC itu beza positif antara TRTC yang paling besar. Kalau kaji melalui pendekatan MRMC, di mana kita kata MR perlu sama dengan MC. Itu adalah berkenaan dengan keseimbangan firma. Okey, B. Berkenaan dengan keadaan keuntungan firma, yang ini sebenarnya adalah dikaji melalui jangka pendek. Ingat, PPS dalam jangka pendek menikmati 3 jenis keuntungan, iaitu untung lebih normal, untung normal dan juga untung kurang normal. Kalau untung lebih normal, hubungan AR dengan AC, di mana AR melebihi AC. Okey, kalau untung normal, AR sama dengan AC, dan kalau untung kurang normal, AR kurang daripada AC. Okey, kemudian kita sambung C. Berkenaan dengan tentukan titik penutupan firma. Okey, kalau kita nak tentukan keadaan tersebut, sebenarnya juga sama. Dia akan wujud 3 situasi. Di mana firma akan teruskan operasi, firma mencapai titik tutup firma, dan lagi satu di mana kita kata firma akan berhenti operasi. Untuk bahagian ini, kita akan kaji hubungan antara AR dengan ABC. Jikalau sesebuah firma adalah meneruskan operasi, ingat AR melebihi ABC. Dan jikalau sesebuah firma mencapai titik tutup firma, AR sama dengan ABC. Ingat, titik tutup firma itu merujuk bahawa firma sebenarnya boleh teruskan operasi ataupun berhenti operasi pun boleh. Tetapi, kita akan galakkan firma tersebut teruskan operasi akibat menjaga nama baik syarikat, kekalkan pelanggan yang sedia ada, kekalkan pekerja yang mahir dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir, jikalau sesebuah firma berhenti operasi, hubungan antara AR dengan ABC adalah AR kurang daripada ABC. Okey, itu adalah berkenaan dengan titik penutupan firma. D. Terbitkan log penawaran firma dan pasaran. Okey, ingat log penawaran firma ini sebenarnya dia adalah log MC, iaitu kosut yang berada pada titik minimum log ABC. Kan tadi kat sini Miss kata apa? Apabila AR sama dengan ABC, firma itu walaupun kita kata dia sudah capai titik tutup firma, tapi tetap dia akan teruskan operasi kan? Itulah sebab kita kata log penawaran firma ini perlu berada pada titik minimum log ABC. Okey, seterusnya 6.3.5, keseimbangan firma jangka panjang. Okey, dekat sini kita akan pecah kepada dua bahagian. Yang A, proses keseimbangan firma. Proses keseimbangan firma ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada proses penyesuaian firma.
Untuk proses penyesuaian ini, kita akan kaji melalui dua aspek. Di mana yang pertama itu, kita kata bahawa firma memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek dan keadaan ini akan menyebabkan firma baharu masuk ke dalam pasaran. Okey, dan lagi satu situasi adalah di mana firma memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek. Dan keadaan ini yang menyebabkan firma akan keluar daripada pasaran. Dengan demikian, firma dalam PPS adalah memperoleh untung normal sahaja dalam jangka panjang akibat kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan proses penyesuaian dia. B. Keadaan keseimbangan firma. Okey, untuk bahagian ini pelajar perlu ingat sebab firma dalam PPS memperoleh untung normal dalam jangka panjang kan. Jadi pastikan kilok yang anda sediakan AR kena sama dengan AC. Ingat AC dekat sini adalah merujuk kepada LAC. Dan ingat ini adalah berkaitan dengan keseimbangan firma. Kalau keseimbangan kan MC kena sama dengan MR, betul tak? Okey, tetapi ingat MC yang disediakan itu mestilah LMC. Okey, dan sebagai tambahan, jangan lupa kena tunjukkan SMC dan SAC sekali demi menunjukkan keadaan keseimbangan firma dalam pasaran persaingan sempurna. Okey, kita sambung dengan subtopik yang seterusnya iaitu 6.4 monopoli. 6.4.1 ciri-ciri monopoli. Yang pertama, kita akan tengok dari segi bilangan firma dan kita kata monopoli ini merupakan firma yang tunggal sahaja. Dari segi jenis barang dia, barang yang dihasilkan itu kita kata tiada pengganti. Okey, sebab dalam pasaran hanya ada sebuah firma sahaja. Diikuti dari segi kebebasan keluar masuk. Ingat, untuk monopoli tiada kebebasan. Dengan reti kata lain, kita kata wujudnya sekatan ataupun halangan kemasukan ke dalam pasaran monopoli. Okey, kemudian ingat, firma dalam monopoli sebagai penentu harga. Okey, so itu berkenaan dengan ciri-ciri monopoli. Okey, kita sambung subtopik kecil yang seterusnya iaitu 6.4.2 faktor kewujudan monopoli. Di mana dia adalah merangkumi perlindungan undang-undang, keperluan saiz modal yang besar, keupayaan teknologi, pemilikan sumber dan akhirnya penggabungan firma. Itu adalah berkenaan dengan faktor dia. Subtopik kecil yang seterusnya 6.4.3 iaitu pembentukan kelok permintaan firma. Kan tadi kita kata bahawa firma monopoli memainkan peranan sebagai penentu harga kan? Maka kelok permintaan yang disediakan dekat sini, ingat dia adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, dan lagi satu perkara yang Miss nak ingatkan anda, pastikan kelok permintaan yang disediakan tersebut adalah bersifat tidak anjal. Di mana kelok dia adalah curam lah. Okey, kita sambung dengan subtopik kecil yang seterusnya 6.4.4 iaitu konsep hasil firma. Konsep ini boleh dikaji melalui TR, AR dan juga MR. Ingat, TR itu rumus dia P darab Q. Kalau AR iaitu TR bahagi dengan Q dan MR perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Okey, kalau kita nak kaji tentang kelok, ingat TR ini untuk monopoli punya, dia adalah meningkat, lepas tu capai maksimum dan kemudian dia menurun. Okey, yang meningkat itu dia adalah meningkat dengan kadar berkurang. Bagi AR pula, okey, AR itu sebenarnya sama dengan DD. Sebab kan kita kata syarat monopoli DD sama dengan AR, sama dengan P. Okey, bermaksud kelok permintaan dia adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Untuk MR pun sama, kelok MR itu juga mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Cuma beza dengan AR dekat sini, MR sentiasa kurang daripada AR. Okey?
Seterusnya kita sambung dengan 6.4.5 iaitu keseimbangan firma jangka pendek. Okey, pelajar kena ingat keseimbangan firma itu merujuk bahawa firma memperoleh keuntungan yang maksimum. Okey, dan ingat dia boleh kaji melalui dua pendekatan iaitu pendekatan TRTC dan lagi satu adalah pendekatan MRMC. Kalau pendekatan TRTC, beza positif antara TR dengan TC yang paling besar. Manakala bagi pendekatan MRMC pula, di mana kita kata MC sama dengan MR. Okey, B. Keadaan keuntungan firma. Ingat, firma monopoli dalam jangka pendek juga menikmati 3 jenis keuntungan di mana dia akan memperoleh untung lebih normal iaitu AR melebihi AC, untung normal AR sama dengan AC dan untung kurang normal di mana AR kurang daripada AC. Seterusnya kita sambung dengan 6.4.6 iaitu keseimbangan firma dalam jangka panjang. Ingat, disebabkan wujud sekatan ataupun halangan kemasukan firma ke dalam pasaran, maka dalam jangka panjang, firma monopoli adalah memperoleh untung lebih normal. So ingat, kalau untung lebih normal itu, hubungan antara AR dengan AC adalah kita kata AR melebihi AC dan pastikan AC kamu adalah kilo LAC. Okey, dan selain daripada itu, kan kita tengah sebut dia mencapai keseimbangan kan? Apa maksud keseimbangan? Di mana MC sama dengan MR kan? Sila pastikan bahawa MC yang anda sediakan itu adalah kilo LMC. Okey, dan lagi satu perkara yang Miss nak ingatkan anda, kalau nak tunjuk keseimbangan firma jangka panjang itu, jangan lupa dia juga terdiri daripada jangka pendek. Jadi, sila pastikan bahawa anda juga sediakan kilo SMC dan kilo SAC. Okey, kita sambung dengan 6.4.7 iaitu perbandingan pasaran monopoli dengan pasaran persaingan sempurna dalam jangka panjang. Untuk bahagian ini, pelajar kena sediakan raja lah, di mana raja tersebut merupakan gabungan antara monopoli dengan PPS. Dan pastikan bahawa kilo LAC yang minimum itu adalah bersamaan pada titik keseimbangan bagi pasaran persaingan sempurna. Okey, ingat poin tersebut ya. Okey, seterusnya kita akan buat perbandingan dari segi harga dan kita dapati bahawa harga monopoli adalah melebihi harga PPS. Kita juga akan bandingkan dari segi kuantiti di mana kuantiti monopoli kurang daripada kuantiti PPS. Untuk monopoli, dia akan memperoleh untung lebih normal dan PPS memperoleh untung normal sebab kita tengah kaji jangka panjang. Selain daripada harga, kuantiti dan keuntungan, kita juga kaji dua konsep yang berlainan iaitu kecekapan peruntukan dan kecekapan pengeluaran. Ingat, PPS mencapai kecekapan peruntukan sebab P sama dengan MC. Bagi monopoli, tidak capai kecekapan peruntukan sebab P dia adalah melebihi MC. Okey, ingat MC yang kita kaji itu adalah LMC. Seterusnya berkenaan dengan kecekapan pengeluaran. Kita kata bahawa PPS mencapai kecekapan pengeluaran kerana beroperasi pada AC minimum dan monopoli tidak capai kecekapan pengeluaran kerana beroperasi pada AC yang sedang menurun. Ingat, AC yang kita kaji itu adalah merujuk LAC. Kita sambung subtopik kecil yang terakhir untuk subtopik 6.4 ini iaitu dasar kawalan monopoli. Ingat, dasar kawalan ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada dasar kawalan harga di mana kita kata harga yang ditetapkan oleh pasaran monopoli ini adalah terlalu tinggi dan membebankan pengguna. Itulah sebab kerajaan akan campur tangan melalui kawalan harga. Kawalan harga ini hanya ada dua sahaja. Yang pertama, di mana P sama dengan AC. Dan lagi satu kawalan adalah P sama dengan MC. Okey? Sekarang kita akan sambung dengan subtopik yang terakhir
iaitu 65 pasaran persaingan bermonopoli yang juga dikenali sebagai monopolistik. Kita cuba tengok dari segi ciri-ciri bermonopoli. Yang pertama, kita kaji dari segi bilangan prima. Okey, ingat bermonopoli mempunyai bilangan prima yang banyak. Lepas tu dari segi jenis barang. Barang yang dihasilkan ini merupakan pengganti hampir. Okey, dan yang seterusnya, wujudnya kebebasan keluar masuk prima ke dalam pasaran. Dan ingat, bermonopoli ini dia memainkan peranan sebagai penentu harga. Okey, tetapi ingat penentu harga dekat sini hanya merujuk bahawa mempunyai sedikit kuasa sahaja untuk menentukan harga. Subtopik kecil yang seterusnya 65.2 iaitu pembentukan kelok permintaan prima. Disebabkan ciri yang kita kaji tadi itu, kan kita kata bermonopoli sebagai penentu harga kan? Maka kelok permintaan yang disediakan adalah mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Tetapi ingat, dia hanya mempunyai sedikit kuasa sahaja untuk menentukan harga. Maka kelok permintaan yang disediakan itu adalah bersifat anjal. Dengan reti kata lain, kelok permintaan yang disediakan itu adalah lebih lantai. Seterusnya berkenaan dengan subtopik kecil 6.5.3 iaitu konsep hasil prima di mana kita akan kaji dari aspek TR, AR dan juga MR. Ingat, rumus TR sama dengan P darab Q ataupun boleh pakai AR darab Q pun boleh je. Dan rumus AR sama dengan TR bahagi dengan Q. Bagi MR pula, iaitu perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Okey, jadi ingat untuk kelok TR itu dia adalah meningkat, lepas tu capai maksimum dan kemudian menurun. Lebih kurang sama dengan monopoli punya. Okey, bagi AR dengan MR disebabkan kan bermonopoli sebagai penentu harga. Kelok TD mencurun ke bawah dari kiri ke kanan kan? Maka kelok AR dia pun sama. Juga mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Sebab kita kata AR sama dengan DD. Cuma kali ini kelok AR dia adalah lebih lantai. Kalau banding dengan MR, ingat MR sentiasa kurang daripada AR. Okey, kita sambung dengan keseimbangan prima jangka pendek iaitu 6.5.4. Ingat, keseimbangan prima itu merujuk bahawa prima memperoleh keuntungan yang maksimum. Kita boleh kaji melalui dua pendekatan iaitu pendekatan TRTC dan lagi satu MRMC. Kalau TRTC, ingat beza positif antara TR dengan TC yang paling besar, dan kalau pendekatan MRMC, kita kata di mana MR sama dengan MC. B. Keadaan keuntungan prima. Ingat, keadaan keuntungan prima bermonopoli dalam jangka pendek juga terdiri daripada 3 jenis keuntungan, iaitu untung lebih normal, AR melebihi AC, untung normal, AR sama dengan AC, dan yang terakhir, untung kurang normal, di mana AR kurang daripada AC. Okey, dan kita sambung dengan 6.5.5 iaitu keseimbangan prima dalam jangka panjang. Okey, dekat sini kita akan kaji berkaitan dengan proses penyesuaian juga. Berkaitan dengan proses penyesuaian ini bermaksud kita akan kaji prima bermonopoli yang memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek. Dan perkara ini akan menyebabkan prima masuk ke dalam pasaran. Dan akhirnya dia akan memberi kesan terhadap kelok permintaan prima. Okey, di mana kita kata kalau prima masuk dia akan menyebabkan permintaan prima berkurang. Kelok DD iaitu AR beralih ke kiri. Begitu juga dengan kelok MR. Bagi prima yang memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek, dia akan menyebabkan prima keluar daripada pasaran kan? Dengan demikian, permintaan prima berkenaan akan meningkat dan akhirnya dia akan menyebabkan kelok permintaan beralih ke sebelah kanan. Begitu juga dengan MR. Selain daripada proses penyesuaian prima, kita juga kaji tentang keadaan keseimbangan prima dalam jangka panjang. Okey, disebabkan kan tadi kita kata ada prima yang keluar masuk kan? Dengan reti kata lain,
Ciri-ciri dia adalah berkaitan dengan kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran. Dengan demikian, firma bermonopoli adalah memperoleh untung normal dalam jangka panjang. Jadi pastikan bahawa kalau untung normal itu AR sama dengan AC. AC dekat sini dia adalah merujuk kepada LAC dan jangan lupa keseimbangan bermaksud MC sama dengan MR dan MC dekat sini juga merujuk kepada LMC. Ingat, untuk dapat yang jangka panjang punya, asalnya terdiri daripada jangka pendek kan? Dengan reti kata lain, pelajar perlu sediakan kilo SMC dengan SAC sekali. Okey? Dan sekarang kita akan masuk subtopik kecil yang terakhir iaitu 6.5.6 yang berkenaan dengan persaingan bukan harga. Jadi pelajar dekat sini kena bagi tahu takrifan lah. Takrifan dekat sini dia adalah merujuk kepada persaingan yang wujud kalangan pengeluar dan dia bukan hanya bersaing dari segi harga sahaja. Ada aspek lain yang mereka bersaing antara satu sama lain dan itu adalah bentuk persaingan bukan harga yang terdiri daripada pengiklanan, galakan jualan yang juga dikenali sebagai promosi, perkhidmatan selepas jualan, penjenamaan dan pembungkusan. Okey, itu adalah ulang kaji bagi keseluruhan bab 6 iaitu struktur pasaran melalui penggunaan peta minda. Okey, sekarang kita cuba buat ulang kaji yang secara ringkas daripada apa yang Miss telah terangkan tadi itu. Okey, ada aspek, ini adalah aspek lah. Aspek ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada ciri-ciri yang kita nak kaji dan kita ada pasaran persaingan sempurna dan pasaran persaingan tak sempurna yang terdiri daripada monopoli dan monopolistik yang juga dikenali sebagai bermonopoli. Okey, kita cuba tengok dari segi bilangan firma dulu. PPS, bilangan firma dia banyak. Kalau monopoli, satu, iaitu tunggal. Kalau monopolistik, banyak juga, tapi ingat dia tak sebanyak seperti PPS. Bermaksud bilangan firma dalam PPS adalah paling banyak, diikuti dengan monopolistik dan akhirnya adalah monopoli. Dari segi jenis barang yang dihasilkan untuk PPS, barang yang dihasilkan adalah homogen. Homogen itu bermaksud samalah dan ataupun juga boleh dikenali sebagai pengganti sempurna. Ingat, kan ini pasaran persaingan sempurna kan? Ada perkataan sempurna. Jadi pengganti dia pun pengganti sempurna. Bagi monopoli, sebab dalam pasaran hanya sebuah firma sahaja, maka kita kata tiada pengganti. Dan bagi monopolistik pula, okey, dia adalah pengganti hampir. Masih ingat contoh yang Miss bagi itu, shampoo kan? Ada pelbagai jenama. Jadi itu merupakan pengganti yang hampir lah. Okey, seterusnya yang kita kaji adalah berkenaan dengan kebebasan keluar masuk firma. PPS, ada kebebasan, monopoli, wujud sekatan dan monopolistik, dia adalah bebas. Dan kemudian poin ini sebenarnya dia ada kaitan dengan untung yang diperoleh bagi firma berkaitan dalam jangka panjang. Kita cuba tengok PPS disebabkan wujud kebebasan kan? Maka dalam jangka panjang dia adalah memperoleh untung normal. Monopoli yang wujud sekatan. Jadi untung yang diperoleh adalah untung lebih normal dan monopolistik wujud kebebasan kan? Maka untung yang diperoleh adalah untung normal juga. Seterusnya dari segi kuasa penentu harga bagi PPS, dia sebagai penerima harga ataupun pengambil harga. Dengan demikian, kita kata bahawa kilo permintaan bagi PPS adalah bersifat anjal sempurna. Bagi monopoli pula, dia merupakan penentu harga. Disebabkan dia adalah penentu harga, maka kilo permintaan yang disediakan adalah mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Ingat, dia adalah bersifat tidak anjal, di mana kilo permintaan dia adalah curam. Bagi monopolistik pula, dia sebagai penentu harga. Tetapi, dia hanya mempunyai sedikit kuasa sahaja untuk menentukan harga.
Walaupun kilo permintaan dia adalah mencurun ke bawah dari kiri ke kanan, tetapi pelajar perlu ingat kilo permintaan yang dihasilkan adalah bersifat anjam. Okey, di mana dia adalah landai lah. Okey, ini adalah rumusan lah berkenaan dengan pasaran persaingan sempurna dan pasaran persaingan tak sempurna. Supaya pelajar boleh bezakan aspek-aspek bagi pasaran berkenaan. Dengan demikian, selesailah ulang kaji kita bagi bab 6 struktur pasaran. Terima kasih kerana menonton video ini. Agak berharap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi. Saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Jangan lupa lepas ini klik subscribe buttonnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.